Salam sejahtera, anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Naila Huda dan Hakim Rahman yang bersiaran secara langsung dari rumah. Hakim, agak terang cuaca di luar sana walaupun pukul 7.30 pagi? Ya, saya tinggal di kawasan Bukit, jadi mungkin saya sampai lebih awal. Tapi apa pun, uh, seperti biasa pagi ini kami akan bawakan kepada anda laporan berita yang akan tertinggal dalam masa 24 jam dan juga jangkaan apa yang berlaku hari ini. Kerana hari ini cukup menarik untuk kita terus ikuti melihat kepada perkembangan isu-isu semasa. Naila. Ya, pastinya kita akan fokus kepada kemaskini kes COVID-19 dalam negara. Kita juga akan bawakan laporan menjelang Belanjawan 2021 esok, pembentangan yang dinantikan orang ramai dan juga perkembangan politik di Amerika Syarikat. Apakah status terkini, siapa yang mendahului persaingan pilihan raya presiden di Amerika Syarikat. Dan kita akan lihat dahulu kes COVID-19 dalam negara yang semalam agak mengejutkan apabila kes positif kembali kepada angka 4 digit. Sebelum ini sekitar 3 digit dalam 800 hingga ke 900, tetapi semalam kita saksikan 1032 kes baru yang direkodkan hanya dalam tempoh 24 jam, dengan dalam masa yang sama 8 kes kematian juga direkodkan. Dan ketika ini kalau kita lihat kesemua kes baru itu, 3 kes merupakan kes import, yang selainnya semua adalah kes penularan tempatan, dan kes aktif ketika ini telah kembali mencecah lebih daripada 10,000 kes, iaitu 10,339 kes. Dan dalam masa yang sama kalau kita lihat, Sabah masih lagi mencatat kes penularan tertinggi dengan 646 kes, dengan juga 8 kes kematian kebanyakannya direkodkan di Sabah, dan kebanyakan kes juga 200 lebih kes direkodkan di Selangor semalam. Sangat membimbangkan. PKPB telah pun dilaksanakan di Selangor, di Kuala Lumpur, di sekitar Lembah Kelang, tetapi masih banyak lagi kes baru yang direkodkan. Kerja-kerja pengesanan kontak rapat pastinya dijalankan, dan mungkin antara salah satu punca berlakunya lonjakan kes ataupun mengapa kes masih lagi tinggi. Sebelum ini kalau kita lihat, pihak berkuasa di Sabah ada memaklumkan bahawa ujian saringan COVID-19 yang tertunggak dari Sabah diharapkan dapat diselesaikan menjelang hujung minggu ini. Jadi kita masih lagi ada beberapa ribuan lagi ujian saringan COVID-19 yang masih lagi menanti keputusannya. Jadi dengan itu kita mungkin boleh menjangkakan kes masih lagi kekal pada angka 3 ke 4 digit ini, Hakim. Ya, lebih dalam masa sama selain daripada jumlah angka jangkitan yang sebelum seperti disebutkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan sebelum ini, yang mungkin boleh mencecah 4 digit lebih, ataupun mungkin hingga 1,300 atau 1,400 berdasarkan jumlah saringan yang banyak dilakukan. Dan masa sama juga kita ingin melihat kepada kebimbangan di dalam kebimbangan, iaitu kita melihat kepada angka jangkitan COVID-19 di Lembah Kelang contohnya. Ada 244 kes yang dilaporkan pada Rabu, tetapi dalam masa yang sama yang menakutkannya adalah di mana Kementerian Kesihatan Malaysia mengenal pasti bahawa kebanyakan kluster-kluster yang ada di Lembah Kelang atau di Selangor ini mempunyai strain mutasi D614G. Ini adalah strain mutasi yang dalam bahasa mudahnya lebih kuat, lebih mudah menjangkiti dan lebih mudah dijangkiti, seperti disebutkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan. Dan kata Tan Sri Dr. Nur Hisham, daripada kebanyakan kajian dilakukan, contohnya ada 23 sampel yang diperoleh daripada kluster Benteng di Lak Datu ini dan hantar ke pusat penyelidikan, mereka kesan ada mutasi D614G. Dan begitu juga dengan kluster-kluster yang sebelum ini berlaku di Kedah, seperti kluster Tibagangga, kluster Tawar dan kluster Sungai. Tetapi dalam masa yang sama, walaupun tiada kajian epidemiologi jelas, tetapi mereka menemui virus ataupun mutasi virus yang sama. Jadi tak mustahil ada 31 kluster ini yang dikenal pasti di Selangor ada kaitan dengan mereka yang pulang dari Sabah. Ini susulan daripada Pilihan Raya Negeri, di mana Perdana Menteri sendiri mengakui bahawa Pilihan Raya Sabah merupakan antara punca peningkatan kes jangkitan COVID-19 di negara kita ini.
Naila. Ya, dan bercakap tentang kluster, kita paparkan beberapa infografik yang disediakan KKM tentang kluster-kluster baru ataupun kes-kes baru yang direkodkan di Sabah dan Selangor, dan juga terdapat 2 kluster yang telah pun disahkan tamat semalam. Ini adalah senarai kluster aktif dengan kes baru yang masih lagi direkodkan setakat semalam. Dalam masa yang sama, bercakap tentang kluster ini, apa yang turut dijelaskan oleh Ketua Pengarah Kesihatan, katanya menceritakan tentang nama yang diberikan terhadap kluster itu. Katanya setiap hari terdapat beberapa kluster baru yang akan diberi nama dan akan dikongsikan maklumat itu kepada orang awam. Kami juga melakukan contact tracing. Jadi dengan cara itu kami mengesan mereka yang didapati positif dan mengenal pasti kluster tersebut dengan nama baru yang diberikan. Kalau kita lihat perkongsian orang ramai di media sosial, ramai yang seolah-olah main teka-teki apa maksud di sebalik nama-nama kluster ini, kerana mereka menceritakan kes indeks itu dikesan di sesebuah daerah ataupun kalau ada lebih terperinci sedikit di sesebuah mukim itu sendiri, tetapi tidak lebih terperinci di mana lokasi indeks kes indeks kluster itu dikesan, dan mungkin juga lebih khusus punca kluster itu tercetus, mungkin ada yang berkaitan dengan Sabah ataupun tidak. Kesemua maklumat ini sekarang kurang diberi penjelasan ataupun kurang akses kepada data yang sebelum ini kita lihat pada gelombang pertama, gelombang kedua, lebih banyak data atau maklumat yang dikongsikan, dan apa penjelasan yang diberikan KKM adalah mereka takut ada beberapa pihak yang mungkin salah tafsir, salah interpret data yang dikeluarkan itu. Tetapi dalam reaksi beberapa pakar kesihatan yang kami dapatkan sejak kebelakangan ini, mereka mengatakan gelombang ketiga ini merupakan cabaran yang baru dan mereka memerlukan kerjasama yang lebih erat antara kesemua pihak, bukan sahaja KKM tetapi bersama dengan pakar kesihatan awam juga. Dan untuk itu mereka memerlukan akses kepada data dan mereka juga memerlukan akses lebih terperinci maklumat mengenai kluster-kluster baru yang direkodkan itu. Jadi kita harap isu perkongsian maklumat ini dapat diatasi kerana kita tidak lihat penghujung kepada gelombang ketiga ini. Tetapi apa yang dijangkakan KKM atau sasaran mereka adalah mereka menyasarkan penurunan R0 kepada 0.5 dalam 2 hingga 3 minggu lagi. Katanya kita sekarang menggunakan kaedah ketika fasa PKPB, kita lihat dalam tempoh 2 minggu telah mula nampak kesan penurunan R0 kepada 2.2 kepada 1.0 dan mereka ingin menurunkan lagi R0 ini kepada 0.5 yang dijangkakan mungkin dalam 2-3 minggu lagi, tetapi perlu gandakan usaha dalam masa 2-3 hari di lapangan daripada aspek tindakan kesihatan awam dan pengurusan COVID-19. Tapi bercakap tentang R0, mungkin ada lagi yang tak faham. R0 ini sebenarnya secara ringkasnya kebolehjangkitan. Kalau seseorang satu kes ini kebolehjangkitan kepada orang lain ketika ini adalah 1.0 dan ini usaha KKM untuk menurunkan lagi kepada kadar 0.5, tetapi ada juga pihak yang mempertikaikan penggunaan R0 ini sebagai satu measurement ataupun ukuran terhadap penularan COVID-19 dalam masyarakat kerana ia tidak begitu efektif ataupun tidak memberi atau mencerminkan gambaran penuh terhadap situasi COVID-19 ini. Kerana kalau kita lihat mungkin R0 ketika ini 1.0 tetapi kes masih lagi pada angka 4 digit dan sebagainya. Jadi ada beberapa pertikaian yang kita lihat daripada pakar kesihatan juga, Hakim. Ya, dan selain untuk kita memahami R0 ini, ia satu perkiraan saintifik yang mungkin agak kompleks bagi setengah individu, tetapi para pengamal perubatan dan pengkaji kesihatan awam mempunyai kaedah perkiraan sendiri. Mungkin seperti disebutkan oleh Laila, di mata kasar angka jangkitannya, jumlah kes yang dicatatkan harian diumumkan setiap hari itu meningkat saban hari, tetapi R0 ataupun kadar nilai kebolehjangkitan itu tidak menterjemahkan angka yang disebutkan. Tapi itulah setiap kes mempunyai kadar kebolehjangkitan berbeza, dan ini juga kita patah balik lihat kepada strain virus yang disebutkan tadi. Mungkin kalau satu kes tetapi virus yang menjangkiti adalah virus daripada mutasi D614G, jadi mungkin kadar kebolehjangkitannya lebih tinggi. Ini secara ringkasnya pemahaman mengenai kadar R0 dan mungkin perbezaan dari sudut angka dan juga kadar kebolehjangkitan. Tapi apapun, bercakap mengenai kadar kebolehjangkitan ini salah satu cara untuk
menjadikan perisai diri kita dari jangkiti adalah sistem immunity dan juga vaksin. Dan vaksin ini kita semua maklum bahawa banyak pihak daripada China dan Eropah mempunyai kumpulan tertentu untuk mereka melakukan uji kaji. Salah satu contohnya COVAX, di mana Malaysia juga salah sebuah negara yang menganggotai COVAX ini di bawah PBB ataupun United Nations, di mana semalam Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi YB Khairy Jamaluddin menyatakan bahawa kita dijangkakan menerima fasa pertama vaksin ini seawal mungkin, iaitu pada suku pertama 2021, iaitu antara bulan 1 hingga bulan 3 suku pertama. Tetapi siapakah yang mendapat vaksin ini? Pastinya kerajaan memberikan keutamaan kepada mereka ini pada harapan adalah jururawat polis Central Frontliner, dan dalam masa yang sama juga secara keseluruhannya itu pada peringkat awal, tapi di masa-masa akan datang kerajaan melihat ataupun menyasarkan untuk memberikan vaksin kepada 70% populasi di Malaysia ini. Di Malaysia ini ada lebih kurang 32 juta rakyat Malaysia, 70% yang disasarkan untuk mendapatkan vaksin ini. Naila. Ya, tapi apapun kita tak boleh nak mengharapkan segalanya kepada vaksin ini kerana kita menjangkakan ia akan mengambil masa yang agak lama untuk memastikan setiap orang mendapat akses kepada vaksinasi itu sendiri, dan pastinya keutamaan diberikan kepada petugas di barisan hadapan dahulu. Jadi dalam masa yang sama kita masih lagi perlu berjaga-jaga dan berwaspada, dan antara langkah untuk mungkin memastikan lagi tahap kewaspadaan itu masih lagi tinggi. Ini inisiatif di Parlimen yang mana kita lihat seorang petugas Dewan Rakyat telah pun disahkan positif COVID-19 sebelum ini, dan ada menjejaskan sedikit sidang Dewan Rakyat pada minggu ini. Dan apa yang diumumkan oleh Yang di-Pertua Datuk Azhar Azizan Harun semalam, katanya Dewan Rakyat telah mengambil beberapa ketetapan baru bagi memastikan persidangan berjalan dengan selamat, dan dengan itu beliau mengumumkan langkah-langkah pencegahan itu diambil susulan peningkatan kes, dan antara saranan daripada Ketua Pengarah Kesihatan sendiri ialah tiada lagi majlis jamuan atau bermesyuarat dalam kelompok yang besar dalam kalangan ahli parlimen, sama ada di premis parlimen ataupun di luar parlimen. Sekiranya ahli yang berhormat perlu bermesyuarat atau berkumpul secara fizikal, mereka dipohon mematuhi SOP yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara dan juga KKM, dan mereka juga dinasihatkan supaya menghadkan pergerakan masing-masing semasa di luar premis parlimen sepanjang tempoh bersidang, serta mengelakkan bergaul dan menghadiri majlis keramaian. Dan dalam masa yang sama juga, ahli-ahli parlimen dan para petugas perlu menjalani saringan ujian COVID-19 setiap 2 minggu. Untuk tujuan itu, beliau berkata pentadbiran parlimen akan mengeluarkan notis pemberitahuan dari semasa ke semasa. Sekiranya ada kes positif di kompleks parlimen, KKM akan membuat penilaian terhadap SOP yang sewajarnya. Jadi ini satu pengumuman yang baru saja dibuat melihat kepada kes seorang petugas Dewan Negara, bukan Dewan Rakyat, yang disahkan positif. Jadi wajar mengambil langkah ini, tetapi ini hanya saranan ataupun SOP yang ditetapkan. Adakah ahli parlimen akan betul-betul mengikuti saranan tersebut, akan walk the talk, kerana kita lihat apa yang dipertikaikan, apa yang dipersoalkan orang ramai adalah double standard dalam SOP ini, Hakim. Tapi dalam masa sama, satu perkara yang saya pasti wakil rakyat di Parlimen, di Dewan Rakyat boleh ikut adalah untuk mengikuti peraturan masa. Kerana salah satu sebab mengapa persidangan sesi Dewan Rakyat untuk minggu ini dipendekkan tempohnya daripada jam 10 pagi ke jam 1 petang adalah kerana berlaku jangkitan. Dan ini juga dilihat bersesuaian dengan saranan yang dikeluarkan oleh MITI dan MKN, di mana mereka yang perlu bekerja, kita anggap mereka ni bekerja, berada di Dewan Rakyat, bekerja untuk rakyat, dan mereka perlu memendekkan waktu sebab dia di tempat yang mempunyai jumlah kumpulan yang ramai. Di Dewan Rakyat itu ada 221 ahli Dewan Rakyat, itu pun kalau datang semua, tetapi bercampur kaki tangan dan petugas di Dewan Rakyat jumlahnya ratusan individu, dan sebab itulah ianya antara justifikasi mengapa tempoh waktu itu dipendekkan. Ini antara saranan yang dikeluarkan oleh Speaker Dewan Rakyat ataupun di Parlimen, pihak Parlimen itu sendiri bagi mengekang jangkitan COVID-19.
Baik, saya kira kita perlu berhenti rehat seketika kerana selepas ini kami akan bawakan kepada anda perkembangan menjelang pembentangan Belanjawan 2021 dan juga apa yang berlaku di negara ASEAN. Ya, betul. Tapi kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali di Awani Pagi dan menjelang pembentangan Belanjawan 2021, pastinya ramai yang tertumpu kepada sidang Dewan Rakyat minggu ini. Mungkin menjadi antara sidang Dewan Rakyat yang paling penting bukan saja pada tahun ini tetapi mungkin dalam beberapa tahun ini. Kita menjangkakan banyak inisiatif baru yang diumumkan yang amat diperlukan rakyat ketika berdepan dengan krisis kesihatan dan krisis ekonomi ketika ini. Tetapi kalau kita lihat pada sidang Dewan Rakyat hari ini, ada beberapa isu yang akan menjadi tumpuan. Pastinya banyak lagi yang berhubung dengan COVID-19. Daripada 41 pertanyaan di Parlimen secara keseluruhannya, 10 adalah menyentuh tentang COVID-19. Tetapi ada juga isu-isu lain yang juga penting untuk dititik beratkan. Misalnya kalau kita lihat Perabakaran Parameswaran Ahli Parlimen Batu meminta Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyatakan lebih daripada jumlah 2,000 borang permohonan bantuan JKM masih tertangguh bagi tahun 2020 kerana pekerja sedang bercuti. Apakah tindakan kementerian bagi menangani masalah yang sedang berlaku? Ini juga berhubung dengan COVID-19. Datuk Haji Ahmad Mazlan Yaakob dari Machang minta Perdana Menteri menyatakan adakah kerajaan bercadang untuk membantu peminjam-peminjam Amanah Ikhtiar Malaysia AIM dengan menstrukturkan kembali bayaran semula pinjaman mereka, memandangkan golongan peminjam AIM diklasifikasikan sebagai usahawan B40 yang paling teruk terkesan sejak pandemik COVID-19 melanda negara. Ini antara isu-isu yang selain daripada Belanjawan 2021 sebenarnya mungkin beri bayangan juga apa bantuan yang kita dapat jangkakan dalam belanjawan ini. Pastinya banyak yang menekankan tentang kepentingan bantuan golongan-golongan tertentu. Tadi misalnya bantuan JKM, ini bantuan buat PKS ataupun usahawan B40 antara yang paling teruk terjejas. Tetapi selain daripada itu, kita juga dalam aturan urusan mesyuarat sidang Dewan Rakyat dapat menyaksikan beberapa usul percaya dan juga tidak percaya terhadap kepimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi banyak perkara menarik di sidang Dewan Rakyat minggu ini, Hakim. Ya, sesi Dewan Rakyat biasanya akan terbagi pada dua perkara, iaitu waktu pertanyaan menteri seperti yang disebutkan oleh Naila tadi. Ada pertanyaan-pertanyaan mengenai isu-isu semasa dan juga isu yang melibatkan rakyat daripada wakil rakyat di satu kawasan. Tetapi dalam masa sama juga aturan mesyuarat dan juga usul-usul inilah antara yang kita perlukan berikan perhatian, kerana selain daripada usul undi tidak percaya yang kalau tak silap saya mengikut aturan mesyuarat Dewan ini ada lebih daripada 5 ahli parlimen yang mengusulkan undi tidak percaya terhadap Paguh ataupun Perdana Menteri. Juga terdapat usul undi percaya ataupun memberi sokongan terhadap kepimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin seperti yang diusulkan oleh PAS, iaitu Tuan Nik Abduh Tuan Zawawi yang menyatakan untuk mengusulkan undi percaya terhadap kepimpinan Perdana Menteri. Dan selain itu juga ada juga usul-usul melibatkan rang undang-undang bacaan kali pertama atau bacaan kali kedua, iaitu rang undang-undang keselamatan dan bacaan kesihatan pekerjaan. Ini bacaan kali kedua oleh Kementerian Sumber Manusia yang antara lain polisi ataupun perundangan ini akan diperbaiki, dipinda dari masa ke semasa untuk agar ia sesuai dengan keadaan semasa dan juga di masa hadapan. Naila. Ya, tetapi apapun fokusnya pasti esok Belanjawan 2021 dibentangkan petang esok dan kami akan bawa liputan penuh dan juga apa reaksi pakar-pakar ekonomi dan juga beberapa individu dari industri dan bidang mereka masing-masing, terutamanya kesihatan, keusahawanan, apa yang mereka harapkan dan apa reaksi mereka selepas pembentangan belanjawan itu sendiri. Tetapi perbincangan belanjawan dan juga bantuan terhadap rakyat itulah yang menjadi fokus sepanjang minggu ini, dan antara salah satu topik juga yang seringkali timbul
pastinya di media sosial juga adalah berhubung dengan pengeluaran wang simpanan akaun 1 KWSP, yang mana kita mendapatkan reaksi daripada pelbagai sudut, daripada ahli politik dan juga daripada beberapa pakar ekonomi. Dan ini penjelasan ataupun perkongsian Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam dalam wawancara khas bersama dengan media. Katanya kerajaan sedia mengkaji cadangan membenarkan pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja dari akaun 1 untuk membantu rakyat yang menghadapi kesusahan dan juga yang benar-benar memerlukannya. Katanya perkara tersebut telah pun dibincangkan beliau bersama dengan Menteri Kewangan, dan sebagai kerajaan yang bertanggungjawab, beliau akui perlu diimbangi keperluan jangka pendek individu yang terjejas dengan juga masa hadapan jangka panjang. Katanya pada dasarnya bersedia untuk mengkaji cadangan tersebut, tetapi sama ada mereka ini boleh kita benarkan untuk keluar peruntukan dari akaun 1 yang biasanya kita tahu ia adalah untuk jangka masa panjang apabila umur mereka sudah tua ataupun apabila tidak ada duit. Itu masih lagi dipertimbangkan dan perlu diperhalusi kerana banyak perkara yang perlu diambil kira di sini. Kalau kita lihat beberapa reaksi sebelum ini, misalnya daripada Datuk Dr. Madeline Burma, pemerhati ekonomi, katanya perlu dipertimbangkan kerana keadaan ketika ini begitu mendesak dan mereka sepatutnya ada pilihan untuk mengeluarkan wang simpanan mereka sendiri, tetapi perlu diperhalusi dan perlu secara bersyarat. Pada lagi satu sudut pula kita lihat perkongsian daripada Ketua Penerangan UMNO Syahril Hamdan juga menggesa supaya syarat-syarat berhubung dengan pengeluaran wang KWSP ini perlu diperhalusi lagi, dan paling penting rakyat juga perlu ada akses kepada data berapa jumlah mereka yang simpankan dalam akaun 1 KWSP ini. Kerajaan dan Kementerian Kewangan perlu mendedahkan data ataupun jumlah simpanan dalam wang KWSP. Banyak reaksi pastinya, tetapi apa yang ditegaskan Perdana Menteri di sini, tunggulah dulu apa yang dimaksudkan dalam belanjawan 2021 ini. Mungkin beri bayangan ada banyak bantuan dalam belanjawan ini dan mungkin tidak diperlukan pengeluaran wang KWSP ini, Hakim. Ya, tapi dalam masa sama untuk kita melihat kepada data, saya ingat temu bual yang kita lakukan sebelum ini dengan Ketua Pegawai Eksekutif KWSP yang menyatakan bahawa majoriti 60-70% rakyat Malaysia ini tidak memiliki simpanan yang mencukupi untuk hari tua. Ini melihat kepada data ataupun angka-angka yang diberikan oleh KWSP, di mana badan yang dipertanggungjawabkan untuk mengawasi ataupun menjaga pencen, wang pencen ataupun wang persaraan ini, di mana kalau ikutkan data daripada KWSP secara ringkasnya, majoriti rakyat Malaysia ini apabila mereka mencapai usia pencen 60 tahun atau mungkin kurang, bergantung kepada pilihan mereka sama ada bersara awal pun tidak, kebanyakan mereka ini hanya mempunyai perbelanjaan kira-kira RM200, ini anggaran ataupun kiraan mereka RM200 sebulan. Selepas mereka melihat kepada jangka hayat, life expectancy rakyat Malaysia itu lebih kurang 70 hingga 80 tahun. Dan ini satu perkara yang membimbangkan, dan ini mungkin antara pertimbangan yang perlu diberikan oleh Kementerian Kewangan ataupun pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional untuk melihat kepada keadaan semasa kewangan, situasi kewangan semasa, dan mungkin boleh mencari jalan lain. Sebab itu ini satu perkara yang sangat menarik. Tapi sebelum ini pun melalui penjana prihatin, kerajaan telah pun memberikan kebenaran untuk para pencarum mengeluarkan sehingga RM6,000 seorang, maksimum RM500 sebulan melalui akaun 2 yang agak fleksibel, boleh dikeluarkan untuk pelbagai keperluan yang mungkin agak mendesak. Tetapi dalam masa sama juga cadangan ini juga turut mendapat perhatian banyak pihak. Contohnya Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi juga bersetuju dengan cadangan untuk melanjutkan pelanjutan moratorium 6 bulan lagi, dan juga untuk mengeluarkan kebenaran untuk mengeluarkan akaun 1 KWSP. Kerana kita sebut maklum, mungkin bagi mereka di luar sana, mereka tidak memerlukan cash flow yang terlalu banyak, tapi mengurangkan komitmen. Komitmen di sini adalah dalam istilahnya adalah moratorium, penangguhan pembayaran pinjaman perumahan, pinjaman kenderaan, dan sekaligus memberikan mereka lebih banyak cash flow. Tapi ini semuanya masih lagi status quo sehinggalah ada pembentangan belanjawan 2021 yang dijangkakan pada Jumaat esok. Satu perkara yang kita look forward
bagaimanakah pengiraannya dan bagaimana memastikan bahawa setiap rakyat Malaysia yang terjejas mampu menyediakan makanan di atas meja. Naila. Ya, bercakap tentang belanjawan 2021, pastinya ini menjadi tumpuan semua orang. Kalau kita lihat pada muka depan berita harian, kerajaan sedia beri pertimbangan juga berhubung dengan pengeluaran simpanan akaun 1 KWSP dan juga mempertimbangkan melanjutkan moratorium bayaran balik pinjaman. Itu juga yang digesakan orang ramai. Tetapi apapun, kita tidak menjangkakan apa-apa keputusan sehinggalah belanjawan 2021 dan mungkin selepas itu akan ada lagi perbincangan dan pertimbangan terhadap kedua-dua perkara ini. Kalau kita lihat muka depan NST, New Straits Times juga, expansionary budget. Katanya Prime Minister Tan Sri Muhyiddin Yassin hopes MPs from across the divide will give their backing to an all-encompassing 2021 budget. Seperti yang mana kita dapatkan reaksi pelbagai pemimpin parti politik, mereka rata-ratanya menunjukkan sokongan terhadap belanjawan ini. Masih lagi akan melontarkan pandangan mereka masing-masing, tetapi rata-ratanya mereka menunjukkan hasrat untuk bekerjasama menjayakan belanjawan yang menyeluruh dan inklusif kerana keutamaan rakyat lah yang perlu diutamakan ketika ini. Dan bercakap tentang kerjasama politik, kita juga perlu lihat di Amerika Syarikat yang mungkin bakal menghadapi sedikit persaingan apabila sebarang keputusan ataupun undang-undang yang perlu diluluskan di Kongres, sama ada di Senat ataupun di House of Representative, pastinya akan mengalami satu persaingan sengit apabila majoriti yang mungkin dipegang oleh Demokrat ataupun Republican agak tipis. Dan ketika ini keputusan pilihan raya masih lagi kita menantikan sejak 2 hari pilihan raya hari mengundi bermula ini live feed dari CNN, tetapi kalau kita lihat unjuran yang berbeza daripada CNN dan juga AP, misalnya daripada Associated Press, unjuran terbaru Joe Biden mendahului persaingan dengan 264 undian elektoral, manakala Donald Trump dengan 214, dan kami akan terus bawakan perkembangan pilihan raya Amerika Syarikat, Hakim. Ya, dan ini adalah angka yang rasmi setakat ini, tetapi dalam masa sama lagi, ini masih lagi dalam pengiraan di mana ada beberapa negeri lagi yang masih lagi melakukan pengiraan, contohnya Pennsylvania, Arizona dan juga Georgia yang masih lagi belum mempunyai jumlah undi sama ada kepada Joe Biden ataupun Donald Trump. Tetapi yang kita ingin lihat di sini adalah jumlah undi elektoral ataupun badan perwakilan pemilih yang akan menentukan race to 270 yang akan meletakkan seseorang, mengangkat seseorang sebagai Presiden Amerika Syarikat yang seterusnya. Dan pastinya perkembangan ini akan bawakan dari masa ke semasa, dan anda juga boleh ikuti perkembangannya di Awani 745 dan di saluran 501 serta astroawani.com. Ya, dengan itu kita akhiri Awani Pagi di sini bersama saya Naila Huda dan Hakim Rahman. Salam hormat.